berfikir, menggunakan akal yang waras dan menilik. Tilik mana fikir dengan sehalus-halusnya, itu maksud tilik. Menilik menggunakan akal fikiran, berfikir sehalus-halusnya, memikir sedalam-dalamnya, memperincikan, menggunakan akal fikiran, memperhatikan kejadian alam ini. Tengok alam. Apa maksud alam? Kita ngaji tauhid kena tahu apa maksud alam. Apa ni sarapan apa? Apa ni? Mi goreng. Mi goreng lah. Katalah mi goreng. Mi goreng alam dah. Alam. Mi goreng tu alam. Nasi lemak tu alam. Ma siwallah, selain daripada Allah tu alam namanya. Kalau patut catat, patut tulis. Ngaji tauhid tak boleh malas. Ngaji tauhid ni kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri macam tu, dia lambat faham. Dia kena ambil istilah-istilah tu, kena ambil, kena tambat, kena ikat dia, jangan bagi dia lupa, jangan bagi dia lari. Seburuk-buruk tulisan, sekuat-kuat ingatan. Walaupun tulisan kita tak handsome, tapi itulah sekuat-kuat ingatan. Kat rumah kan kita terlupa apa alam tadi. Apa alam tadi? Buka balik kitab, bila tengok tulisan kita yang tak handsome tu, ingat balik, oh alam ni ma siwallah, sesuatu yang selain Allah. Siapa nak pandai ngaji tauhid, dia kena gitu, istiqamah mengaji. Kalau boleh usahakan ada kitab, kemudian rajin membuat catatan, kena buat nota. Kena bersungguh mengaji supaya kita cepat faham. Bila faham, baru kita boleh menjaga akidah kita. Bila faham, baru boleh baiki amalan. Kalau tak faham, kita payah nak baiki. Macam mana kita nak baiki amalan kalau kita tak faham? Macam mana kita nak baiki solat kalau kita tak faham bab solat? Jadi nak faham tu kenalah bersungguh-sungguh. Bukan kita bersungguh ni nak menunjuk ke orang, bukan. Kita mengaji agama ni bersungguh bukan sebab nak dapat tawaran kerja, bukan. Kita bersungguh ni kerana ibadat. Kerana ibadat itu tidak dapat diperbetulkan melainkan dengan kefahaman ilmu. Jadi belajar, banyak cara belajar. Ada yang bersungguh, ada yang main-main, ada yang belajar agama ni datang ke masjid, ke surau sekadar nak dengar, bukan sekadar nak faham. Ada yang datang ke surau sebab tak ada kerja nak buat kat rumah, macam-macam jenis PL macam-macam jenis PL perangai ngaji. Jadi kena pastikan, kata ulama, ramai yang bersungguh-sungguh belajar tapi tak sampai maksud ni. Tak dapat maksud, tak sampai tujuan belajar tu, tak dapat. Sedangkan dah bersungguh, kenapa? Kerana salah jalan. Bersungguh dah tapi salah cara ngaji. Bila salah cara ngaji, tak faham. Bila tak faham, tak dapat juga nak baiki amalan. Sebab tu kena bersungguh, jaga adab, jaga akhlak, bersungguh, bersihkan niat kita daripada niat yang selain daripada yang disuruh oleh Allah. Barulah insya-Allah akan sampai maksud menuntut ilmu. Kalau dah, buang masa sia-sia.
Jadi bersungguh. Belum terlambat lagi. Ngaji sesungguh ni. Dulu Allah tak bagi kita peluang belajar agama. Sekarang Allah bagi kita peluang belajar agama. Maka gunakan baik-baik. Gunakan baik-baik. Ada orang nak belajar tak dapat. Ada orang nak ngaji tak dapat. Tengok daripada jauh. Nak datang tak dapat. Tak diberi taufik oleh Allah. Kita Allah bagi taufik, pertolongan, alhamdulillah. Syukur. Tapi jangan sekadar tu, kena bersungguh. Syukur betul-betul nikmat belajar ni. Gunakan sebaik mungkin. Ngaji sungguh-sungguh. Mudah-mudahan amalan kita tu jadi baik, jadi betul, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Baik, itu i'lan. Itu i'lan. I'lan. Jadi kalau kita fikir bersungguh-sungguh, gunakan akal fikiran kita, tengok kejadian alam ini, masih wallah, sesuatu yang selain daripada Allah tu namanya alam. Batu, kayu, planet-planet, langit, bumi, syurga, neraka, alam barzah, alam kubur, alam apa lagi, yang nampak, yang tak nampak, malaikat, syaitan, jin, iblis, gerak-geri kita, segala sifat-sifat kita, semuanya itu masuk dalam kata alam, sesuatu yang selain Allah. Masjid ni pun alam, kita ni pun alam. Baik, jadi cuba tengok alam ni. Tengok alam ni, meja ni pun alam. Nescaya ia seseorang yang berfikir tadi. Siapa yang fikir, gunakan kewarasan akal fikiran dia, fikir betul-betul, dia renung betul-betul, dia tilik betul-betul, tak kira Islam tak Islam, tak kira beriman tak beriman. Kalau tak dipikir iman tak iman, semuanya yang diberi akal tadi, tak peduli beriman tak beriman, semuanya diberi akal oleh Allah. Yang waras lah, tak masuklah orang gila tu. Yang waras, tak kira bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, yang diberi akal oleh Allah, kalau digunakan akalnya, fikir betul-betul, tilik, renung, kaji sungguh-sungguh, nescaya ia dapat petunjuk. Dia akan dapat petunjuk, akan dapat jawapan bahawa Tuhan yang menjadikan dia. Dia akan dapat jawapan. Sama ada dia orang Melayu tak Melayu, asalkan dia waras. Kalau dia fikirkan, contoh dia tengok meja dia, tengok meja ni, dia fikir, dia renung, dia kaji, gunakan kewarasan, dia mesti akan dapat jawapan. Meja ini mesti ada yang membuatnya. Tuan-tuan boleh percaya tak kalau saya cakap meja ni tak ada orang yang buat? Siapa percaya meja ni tak ada orang yang buat? Ada tak yang percaya? Ada tak dalam masjid ni yang akalnya boleh terima saya kata meja ni tak ada orang yang buat? Siapa boleh terima? Semua tak boleh terima. Betul? Betul ke tidak? Sebab akal kita kata mustahil. Mana boleh? Kalau kita tanya orang Cina pun, dia kata apa? Meja ni tak ada orang bikin. Dia kata lu gila. Apa ni masjid tak ada orang bikin, dia tumbuh sendiri macam cendawan. Dia kata lu gila. Sebab akalnya tak logik. Kata macam mana boleh ada masjid, ada bangunan tak ada yang mendirikan? Mana boleh. Kalau dia waras, jangan tanya yang gila. Kalau kata yang gila orang boleh jadi dia terima. Tapi tak apalah, dah ada gila. Kalau dia kata masjid ni tak ada orang yang buat, dia boleh percaya, tak apalah, gila. Ni kita-kita yang waras ni.
Mesti kita kata apa? Mustahil. Mesti ada yang buat. Tu maksud dia. Baik, bila masjid ni bersifat ada, masjid ni ada, meja ni ada, akal manusia tak boleh terima kalau nak kata tidak ada yang membuatnya. Akal tak boleh terima. Nak kata meja ni tak ada tukang yang membuatnya, masjid ini tak ada tukang yang membuatnya, akal tak boleh terima. Sebab pada akal kita fikir tiap-tiap benda yang ada macam ni mesti ada yang mengadakan, menjadikan, yang membuat, yang mendirikan, yang menciptakan. Begitulah apabila dia menilik langit dan bumi. Dia tengok langit, dia tengok bumi, dia tengok bulan, dia tengok bintang, dia tengok matahari lah. Tengok segala sesuatu yang bersifat ada ni. Langit ada dah? Sama tak macam meja? Sama tak? Sama lah. Apa pula tak sama lah langit dengan meja? Benda ada. Langit benda ada, meja benda ada, bulan benda ada, bintang benda ada. Maknanya sama-sama benda ada. Kalau dah meja ni tadi akal kita tak boleh terima, tak ada yang buat, maka langit bumi pun akal kita tak boleh terima, tidak ada yang membuat. Betul tak? Akal kita kata mesti ada yang buat langit dan bumi. Mesti ada. Kalau dah meja ni tadi akal tak boleh terima, nak mengatakan tak ada yang buat, maka akal kita pun kata akal tak boleh terima langit dan bumi tidak ada yang membuatnya. Akal tak boleh terima. Mesti ada yang membuat langit dan bumi, mesti ada yang buat. Maksudnya pegangan tu tadi tentang ada yang membuat, pencipta tadi, mana orang yang waras, yang berakal, dia akan dapat jawapan dan dapat keputusan bahawasanya langit dan bumi ini ada penciptanya. Sebab dia waras, sama macam meja ni mesti ada pencipta dia. Masjid ni mesti ada pencipta dia. Langit bumi pun begitu juga, mesti ada penciptanya. Cuma kenal ataupun tidak kenal. Cuma kenal ataupun tak kenal pencipta tadi. Masjid ni kita percaya ada yang mendirikan. Mesti ada kontraktor yang buat. Cuma kita tak kenal siapa kontraktor tu. Macam mana sifat dia, apa nama dia, sifatnya macam mana kita tak tahu. Tapi pegangan ada kontraktor yang buat, dah ada dalam diri kita. Boleh faham tak sekat tu? Nasi lemak ni mesti ada yang buatnya. Siapa? Entahlah. Adalah yang membuat tu. Siapa dia? Tak tahulah. Makna pegangan dan kepercayaan kepada tukang yang membuat tu ada lah. Cuma nak kena ada lagi satu proses, nak kena belajar, nak kena ambil tahu siapa yang membuat tadi. Macam tu. Maka umbi dan puncanya ialah dari mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kenyataan di bawah ini? Yang pertama, kamu lihat pada suatu benda atau kejadian, tengok apa je, ikutlah nak tengok apa pun, pilihlah. Banyak makhluk Allah ni, pilihlah nak ambil yang mana satu, nak jadikan sebagai ujian. Tengok suatu benda, tengok suatu kejadian, contohnya seperti kerusi meja. Tengok kursi, tengok meja dan sebagainya. Ambillah yang lain-lain. Nak ambil lain, ikutlah. Tak nak ambil kursi, tak nak ambil meja, nak ambil benda lain, ambil lah. Kereta ke, motor ke, ambil lah. Nescaya kamu dapati kerusi dan meja itu
Tidak boleh ada dengan sendirinya. Betul tak? Betul tak? Jawablah sikit. Malu dengan orang konsep-konsep Tuhan. Penyanyi dia tanya, halo, dah makan belum? Satu stadium jawab, belum. Semangat dia orang jawab. Artis atau pentas tu tanya, apa khabar? Dia dah dengar dia saja. Oh, semangat. Kita tak semangat, malu dengan orang pergi konsert. Lah. Siapa yang lebih benar, konsert ke mengaji? Dah. Itulah kena lebih semangat lagi daripada benda-benda maksiat macam tu. Semangat. Peduli kan, jam tu bunyi, tetek, biarkan. Dia bunyi ke tak bunyi, biar kita buat tak erti. Jadi tengok kursi meja, mesti kita kata mesti ada. Tak boleh ada dengan sendiri ni. Kursi ke meja ke nasi lemak ke, tak boleh ada dengan sendiri. Melainkan kamu percaya ada yang membuatnya. Mesti ada yang buat. Mesti ada yang buat. Demikian juga segala kejadian alam ini. Kejadian alam ni, langit, bumi, bulan, bintang, ikutlah. Binatang, tumbuhan, cakrawala ni, mesti ada yang buat. Mesti ada yang buat. Dan yang mengadakannya, yang demikian dengan pandangan kamu yang pertama ini, dengan penilikan kamu yang pertama ini, maka dapatlah kamu beriktikad. Apa maksud iktikad? Pegangan dalam hati. Iktikad mana? Pegangan, kepercayaan dalam hati. Itu iktikad. Bila kita tengok, ada pegangan dalam hati, ada iktikad dalam hati, dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya. Sama macam meja ni tadi. Meja ni tak boleh ada dengan sendiri. Masjid ni tak boleh ada dengan sendiri. Kereta motor tu tak boleh ada dengan sendiri. Melainkan ada yang membuat. Tengok pula langit bumi. Mesti langit bumi ni tak boleh ada dengan sendiri. Mesti ada yang membuatnya. Mesti ada yang menciptakannya. Itu melainkan ada yang mengadakan. Adanya alam tadi tu. Itu. Baik. Dah ada pegangan, ada yang buat. Cuma tak kenal siapa entah. Yang kedua, kamu siasat lebih jauh lagi. Siasat lagi. Tilik lebih dalam lagi. Itu maksudnya. Tilik lagi dalam lagi. Tatkala kamu perhatikan perbuatan tukang kerusi-kerusi dan meja-meja itu. Tukang yang membuat kursi meja ni bersalah-salahan. Tak sama. Bukan bersalahan makna bergaduh, bukan. Tak sama. Tak sama. Bersalahan-salahan pada pihak mana? Ada yang molek, makna ada yang pembuatan dia tu cantik, elok. Tu maksud. Ni tengok ni, apa namanya? Jidarnya. Penghadang tu tengok. Dengan ukiran dia khat begitu. Bukan kaling-kaling yang membuat tu. Kalau jenis orang gopoh, orang tak sabar, taknya jadi macam tu. Betul? Jadi adanya benda-benda tu kita boleh tengok, nak bagi tahu sifat yang membuat tu. Kita boleh tahu yang membuat benda ni dia sabar tak sabar. Boleh tengok. Benda tu nak menceritakan tentang Tuhan yang membuat. Nak menceritakan sifat Tuhan yang membuat tu. Apa orang panggil tu benda tu? Pengadang. Pengadang lah. Tengok. Ikutlah. Tengok dengan khatnya, tulisan jawinya halus-halus,
bersimpul sini, bersimpul situ, masuk sini, keluar situ. Bukan kali-kali. Ha? Kalau main pahat membuta tuli tak jadi macam tu. Ha? Kalau jenis tak sabar, tak tekun, tak jadi jidah macam tu. Nak ceritakan dia punya tukang dia ni memiliki sifat-sifat yang tertentu. Elok, pandai, bijak, sabar, istiqamah, berilmu. Ada yang molek dan ada yang huduh. Ada yang buat jidah dia tapi huduh. Sengit lah, tak halus lah, tersilap tulis lah, macam-macam. Dan ada yang sempurna dan ada yang kurang, makna kurang sempurna. Maka yang molek, yang buat elok tadi, yang buat lawa tadi tu, dan sempurna itu sentiasa menerima, bertambah-tambah molek, bertambah-tambah molek-molek. Nanti kita tengok, pergi kat kedai ni yang membuat jidar ni, yang buat di apa penghadang ni, pergi tengok kat kedai ni, rupa ada lagi yang lagi lawa daripada ni. Ada lagi halus lagi di pembuatan dia. Itu maksudnya. Dan sempurna, ada yang lebih sempurna daripada ni lagi, penuh daripada atas ke bawah tu, tulisan Jawi semua. Ini seketul-seketul. Kalau suruh kita buat tak jadi kerja tu, jahanam jadi. Bukan jadi jidat, jadi kayu api je kan. Kalau suruh kita buat lah. Sehingga kamu dapati segala ketukangan orang yang kemudian lebih molek, lebih sempurna daripada tukang yang dahulu. Sekarang ni pun silap-silap bukan ni yang buat ni silap-silap mesin ni. Sekarang zaman canggih dah. Letak papan bawah tu, tekan komputer, tunggu siap keluar je. Kalau dulu nak kena berhenti dulu, makan tengah hari. Kan sambung balik dengan ketuk-ketuk, bini panggil balik awal. Kecuali mundur, tak mundur kecuali bini call. Bangga mana? Tu balik awal. Takut bini. Sekarang guna mesin, buat pipi apa, buat pintu kembung apa nama natang tak tahu. Pakai mesin je. Dulu pahat dulu. Ayah kita tukang rumah, kita tahu. Ayah kita tukang tengok je. Kita lah dalam adik-beradik yang paling tak gerti nak buat kerja. Pegang cangkul memang kena ketahu lah. Dia pun nak suruh buat, tak payah. Muka dia tak payah. Kau tak payah harap lah dak amat tu. Dia panggil dak amat. Dak amat tu, dak azim tu pun nak suruh buat kerja, tak payah lah. Tak payah harap. Tak boleh harap. Memang dia ni tak biasa buat benda-benda macam tu. Tak membiasakan diri. Batulah tak reti. Nampak tak tu? Jadi nyatalah dengan kelebihan dan kepandaian. Tengok orang sekarang, zaman canggih, telefon dulu dengan telefon sekarang macam mana? Maknanya semakin elok, semakin canggih, betul? Dulu bukan hebat tu yang bawa tu apa, atur bukan main berat tau. Baling mati tu kalau kena. Letak atas meja meja warung, lebih sengit meja. Pun kira hebat lah tu. Orang tengok tak jadi makan lah. Tengok canggih ni telefon. Boleh bawa pergi mana-mana, boleh letak atas meja. Sengit meja. Kita duduk public. So, posisi dulu si. Kejap kan dah nyala.
Tak cukup duit, guna gawai pula, betul. Panggilan percuma. Nampak tak? Sekarang lagi canggih. Kalau bagi yang macam batu-bata tadi tu, bagi free pun orang sekarang tak nak dah. Dia kata aku pergi hantar muzium ni tipu. Orang tak nak pakai dah. Semakin canggih, semakin canggih, semakin canggih. Sesilap besok tak ada dah ni, tak ada. Cakap kat tapak tangan ni. Dia orang tengah tu fikir nak buat. Ini leceh ni, leceh ni, nak kena bawa, nak kena ada ruang, nak kena ada beg ni, besok tak payah. Tak pakai tangan pun atau bercakap seseorang. Yelah. Tak, abang kat pasar ni, kat pasar. Dia cakap dengan siapa? Dia cakap seseorang. Jap, ni ada orang ni. Dia tadi kau cakap gila. Aku nak cakap ni dengan rumah. Ni ada, sekarang punya canggih. Malaysia tak sampai lagi aku seorang pun pakai. Pun tengah cakap telefon punya canggihnya. Besok tunggulah. Tunggu ada lah tu besok. Nampak tak? Semakin canggih, semakin canggih. Dia cakap seseorang. Rupanya tengah cakap dengan telefon. Dia ada jenis satu benda, telan je. Telan je. Main niat je. Nombor berapa? Canggih. Demikianlah sehingga sekarang tiada kesudahan bertambah-tambah molek dan sempurna. Maka dengan perhatian ni, bila kita tengok daripada dulu sampai sekarang, mana semakin elok, semakin elok, semakin tiada kesudahan bertambah-tambah molek dan sempurna. Maka dengan perhatian ini nyatalah pula sekalian manusia itu dalam kekurangan tu sebenarnya, bukan nak tunjuk hebat dah. Bila keadaannya begitu, menunjukkan kita ni manusia ni bukan sempurna. Satu sudut nampak makin canggih, tapi pada sudut yang lain nak bagi tahu manusia ni sentiasa kekurangan. Kalau dah sempurna, tak tambah dah, itu nama sempurna. Tapi kalau semakin bertambah, itu menunjukkan dia belum sempurna. Sebab itu yang bersifat dengan sempurna ni hanya Allah. Dia tak bertambah dan dia tak berkurang. Tapi yang namanya selain Allah berkurangan. Berkurangan. Allah maha sempurna. Pangkat darjat Allah sempurna. Sebab tu Allah tidak berkehendak dan tak berhajat kepada segala sesuatu. Sebab dia sempurna dah. Allah tak berhajat dengan pengajian kita. Allah tak berhajat dengan keimanan, keislaman kita. Kalau kita taat, kitalah yang untung. Kalau kita tak taat, kitalah yang rugi. Bukan menguntungkan Allah atau merugikan Allah. Dan lemah, menunjukkan kita ni tak kuasa, lemah. Hanyalah qadar yang dianugerahi Tuhan akan dia, ilmu dan kekuatan juga. Maksudnya kita tengok sekarang ni pereka handphone ni, contohnya dia bergantung sebanyak mana dia direzekikan ilmu dan kemahiran oleh Tuhan dia. Kita kata yang membuat handphone ni seorang manusia lah, seorang manusia. Dia tu manusia, benda ada juga. Akal kita tak boleh terima yang dia tu ada dengan sendiri. Tukang buat handphone tadi tu, kita tak boleh terima yang akal dalam kepala otak dia tu ada dengan sendiri, melainkan ada yang menjadikan akal fikiran dia. Nampak tak? Menunjukkan manusia ni sentiasa dalam kelemahan, kekurangan, bergantung kepada Tuhan yang memberikan kepada dia ilmu. Kalau tidak, kalau tak macam tu, tentu manusia itu telah membuat dengan sempurna terus. Kalau
Maknanya kalau manusia ni tidak bersifat dengan kekurangan, kelemahan, dah tentulah manusia itu akan membuat dalam keadaan terus sempurna. Ni dah semakin maknanya ingatkan, inilah yang paling canggih dah. Baru kumpul duit RM50 dah keluar handphone baru. Kita tengok, handphone baru RM2,000. Kita pun azam buat tabung, baru RM5 dah keluar handphone yang lain. Tak sempat nak beli yang tu, keluar yang lain. Punya laju ni. Nampak tak tu? Kemudian yang ketiga, kamu pandang pula kepada kejadian manusia. Tengok pula kita, tengok manusia. Tadi suruh tengok benda-benda yang lain lah. Ni tengok pula diri kita sendiri. Kemudian tengok apa lagi? Bulan, tengok matahari, tengok binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, sama ada kecil, sama ada yang kecil atau yang besar. Maka kamu dapati tiap-tiap satunya telah dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok dan hikmah yang pelik, yang tak terjangkau di akal. Nak fikir macam mana, dah sampai satu tahap lemah dah akal, tak boleh nak cari jawapan dah macam mana. Terhenti akal kita fikir, setakat tu tak boleh nak fikir dah macam mana benda ni. Tak boleh nak fikir dah, habis dah, jam dah. Tu laut apa tu yang tak bertemu tu jam pada otak kita. Mana tak boleh bercampur pula, sebelah warna lain, sebelah jernih, sebelah keruh. Tak ada batu-batu duduk tengah-tengah tu, tak ada. Macam tu lah dah sejak pada dulu, bukan baru-baru ni aja. Sejak pada dulu macam tu lah lautan tak bertemu, sebelahnya jernih, sebelahnya teruk. Bodak macam mana pun dia jadi macam tu balik. Bodak jeng kalau tak nak fikir yang mana ni. Jeng kalau tak itu nak fikir. Dan hikmah yang pelik seperti yang ada tersusun pada manusia itu. Mana contohnya? Akal, berakal. Macam mana Allah ciptakan yang namanya akal tadi tu? Nak tengok otak lembu pun ada otak. Bahkan otak dia lagi besar pada otak kita lagi. Dah tu yang nama akal tu macam mana? Yang nama akal tu macam mana akal? Akal tu otak ke apa? Jeng pada otak kita nak mikir. Nak mikir tentang otak tadi, jeng otak kita. Nak fikirkan tentang akal tu macam mana? Allah buat macam mana yang namanya akal, sehingga juga orang boleh menimbang menggunakan akal tu. Dia boleh tahu yang ni elok, yang ni tak elok, yang ni bagus, yang ni tak bagus, yang ni layak, yang tu tak layak. Jeng kepala otak kita nak mikir ni, macam mana Allah buat? Nak kata otak, kalau kata otak, lembu pun ada. Tapi kenapa lembu tak boleh nak fikir yang elok, yang tak elok, yang syarak, yang tak syarak, yang halal haram tak boleh fikir? Padahal otak dia lagi besar dari otak kita lagi. Tak boleh fikir, lemah kita, tak boleh fikir. Serahlah pada Allah macam mana. Roh lagi lah. Sebab tu Allah pesan Nabi, siapa tanya tentang roh, kau bagi tahu, bagi tahu orang yang tanya roh ni macam mana, bagi tahu itu urusan Allah. Urusan Allah. Fikir gila dia tiga. Roh tu mana duduk ni? Nak kata ada, tak nampak tengok. Nak kata tak ada, tak boleh pula. Kalau ada, duduk kat mana roh tu? Duduk kat hidung ke? Duduk kat hati ke? Duduk kat jantung ke? Duduk kat mana ke? Tak boleh fikir. Serahlah pada Tuhan. Daripada terang boleh jadi gelap lah. Macam mana pula? Mana pergi? Air laut daripada sebenar penuh jadi kering sekiki. Mana pergi air laut banyak ni? Tengok pantai-pantai sebelah Kuala tu. Kalau kata surut terang, jauh mana? Mana pergi air sebanyak-banyaknya? Masuk dalam pasir. Air tu mana pergi?
Jangan main-main. Sebab tu kalau nak mancing, kena turun awal. Kalau tak kena heret, kita punya boat bukan main jauh. Oh, mati tuan-tuan. Dah kena dah hari ni. Azab. Bukan main jauh. Ush. Lambat naik, air kering. Tuan. Ujung tuan. Kat 200 meter nak naik ke tepi. Nak heret sebanyak-banyak. Oh, tak padan dengan ikan dapat seekor. Mana pergi air tu? Mana pergi? Jam kepala otak kita fikir. Hebatnya ciptaan Allah. Maha bijaknya lah yang menjadikan. Sampai kepala otak kita jam, tak boleh fikir. Mana pergi air berbanyak? Kadang berarus, kadang tenang. Kadang time tak ada angin tapi berombak pula. Nak kata sebab angin ke berombak macam mana? Jam lah kepala otak kita nak mikir, lemah gitu. Dah lah, serahlah pada Tuhan, dia maha tahu, dia yang membuatnya. Jam kepala otak kita mikir. Hebat, maha hebat. Tak payah tengok yang jauh-jauh, kat diri kita ni pun banyaklah tanda-tanda kehebatan ni. Cok jari ni tak sama. Berapa juta, berapa bilion manusia pusing, nampak macam sama je pusing-pusing kan. Tak sama. Tak sama. Dia pusing nampak macam sama je. Tak sama. Kalau kita suruh buat corak ke macam ni punya berbilion, mesti sama. Ni tak sama sampai tu. Tak sama. Masya Allah, hebat ya Allah. Hebat pencipta. Maha hebatnya lah yang menjadikan. Subhanallah. Maha suci Allah dari sebarang kelemahan, kekurangan. Sebab tu bila kita tengok dan mikir, kita akan dapat merasakan betapa hebatnya Allah, betapa hebat Tuhan yang menjadikan tu. Hebat, maha hebat. Ni limpa kita sedang bertugas ni. Jantung kita sedang bertugas ni, bukan ada bateri. Dia tahu buat kerja ni. Ni masuk, minum air, dia tahu pergi lorong dia. Makan nasi, dia tahu pergi lorong dia. Subhanallah. Makin manjang perut, makin banyak masuk, makin diam perut kita, makin terlelap gitu. Padahal dalam ni dia bekerja dia kan. Tuan-tuan duduk menyandar sampai terlelap tu, ingat dia tak bekerja yang dalam ni. Dia proses yang malam tadi kita makan apa? Sedang proses ni. Tapi ada tak badan tuan-tuan bergegau macam mesin basuh? Ada? Pergi masjid gitu, tengah duduk kuliah, pasal tu lupa makan. Dah, kenapa goyang-goyang? Tengah proses lah tu. Mana ada, makin lelap lagi ada lah kita. Tengok hebatnya ciptaan Allah. Ini proses ni. Kalau nak ikut, goyang lah kita macam mesin basuh tu. Apa tak duduk diam tu Imam lupa makan, tengah proses lah tu. Tu yang diam tu, tu dah beres tu, dah sudah lah tu. Hebatnya ciptaan Allah subhanallah. Sungguh dahsyat. Jangan main-main. Kita tak fikir, kita tak terfikir benda. Cuba kita bayangkan kalau perut kita ni macam mesin basuh. Jawab pasal nak tidur pun tak boleh. Lepas makan nak tidur, tak boleh tidur, dah bergoyang macam tu, nak tidur je nak tidur tak boleh. Ni dah makin banyak makan, tak sempat sampai kepala dekat bantal lena dah. Masya Allah, maha hebat ya Allah. Hebat ya Allah. Tu tak tengok nikmat syurga lagi macam mana ni.
Yang ada ni pun jam pelotak kita dah mikir. Subhanallah. Hebat. Kemudian jadi tengok binatang-binatang, bintang-bintang, binatang-binatang Tuhan, maka adalah segala perkara itu semuanya daripada segala manfaat, maslahah dan hikmah yang melemahkan segala akal, cerdik, pandai. Yang kata profesor pun jeng kepala otak dia. Yang kata doktor pun jeng kepala otak dia. Tak boleh mikir. Segitiga bermuda dah nak kiamat dah, tak habis kaji lagi. Tak boleh nak kaji. Dia kata begitu, dia kata begitu, dia kata begitu, tak ada yang sahih. Dah nak kiamat dah, tak dapat jawapan ni, tak terungkap lagi. Tak terungkap ni. Tak terungkap. Banyak lagi lah benda-benda ajaib atas dunia. Tu batu tergantung tu kat Masjid Al-Aqsa tu. Batu yang nak ikut Nabi SAW Isra Mi'raj. Tergantung batu tu kan. Cuma selepas daripada kejadian tu, dia orang letak tiang-tiang bangunan supaya nampak macam batu tu terletak di atas sesuatu. Padahal tergantung batu, tak jejak bumi. Walaupun sebesar tu, tak jejak atas bumi. Sejak ada kejadian ni, Tok Guru kita ceritalah, dia duduk Mekah dulu 15 tahun. Dia mengaji kat sana 15 tahun. 15 tahun dia mengaji. 15 tahun dia ngaji, 6 hari kalau tak silap dia tak masuk kelas. Hebat orang dulu ngaji. Dalam keadaan tak ada kipas angin, tak ada elektrik. Selama 15 tahun dia mengaji tu, dia kata, kalau tak silap, saya dah tak silap ingat saya, tak 5 ke 6 kali je yang dia tak masuk kelas. Bersungguh. Agak-agak ilmu dia macam mana tuan-tuan? 15 tahun ngaji, 6 kali tak masuk kelas. Agak-agak ilmu dia macam mana? Kalau nak challenge dengan kita yang sekarang ngaji 6 tahun, baca sendiri, baca langkau-langkau, boleh tanding tak ilmu kan dulu-dulu? Tak boleh. Sebab tu jangan sombong sekarang. Kau profesor ke, kau doktor ke, kau tak boleh challenge orang dulu-dulu. Ulama dulu-dulu, ulama ilmunya lagi halus daripada kau punya ilmu. Kau ngaji 5-6 tahun je, ada tempat-tempat kau baca sendiri, ada tempat-tempat kau baca, ada tempat-tempat kau tak baca. Tok Guru dia ngaji kulit ke kulit, perkataan demi perkataan, baris demi baris. Kita ngaji hadis langkau-langkau, dia ngaji sebiji-sebiji. Sunan Sitah tu ngaji sebiji-sebiji, baris demi baris, bukan main langkau-langkau baca sendiri dah. Tiba-tiba kita yang ngaji 2, 3, 4 tahun ni, memperlekeh kat Tok Guru dulu salah. Bangsa tak sedar diri, biadab kurang ajar. Suruh itu nama biadab, tak hormat orang dulu-dulu. Kau baru mengaji 3-4 hari, kau nak nyalahkan orang yang mengaji 15-16 tahun. Itu di Mekah tu kan dia ngaji 15 tahun. Waktu dia dekat Malaysia, dia ngaji dengan arwah ayah dia Tok Guru. Sejak umur dia berapa? Sejak umur dia 8 tahun sampai umur dia 19 tahun. Tu tak kira. Ini yang di Mekah saja. Agak-agak ilmu dia macam mana? Tiba-tiba kita baru ngaji 6 tahun, baca sendiri. Tok Guru tu tak betul, Tok Guru tu tak pandai, Tok Guru tu salah. Cantik muka kau. Bangsa tak sedar diri, biadab, kurang ajar. Imam Syafi'i dia katanya tak betul, lagi berat. Imam Syafi'i tak betul, lagi berat. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Minta jauhlah anak-anak kita kena fahaman macam tu.
Biar kita bodoh tapi hormat ulama dulu-dulu, daripada pandai tapi biadab dengan ulama dulu-dulu. Tak ada berkat lah. Imam Syafi'i tu, apa yang Imam Syafi'i tu kata tu salah tu. Yang betulnya ini yang saya nak bagi tahu ni. Bulu roma Imam Syafi'i tu pun tak sama dengan otak kau. Bulu roma dia tak sama dengan otak kau tu. Allah, kesian. Mudah-mudahan dapat hidayah lah. Kesian kita tengok geng-geng tu. Imam Syafi'i dia salah kan? Imam Syafi'i tak pandai kata dia. La ilaha. Dengan ulama-ulama ni pun tak boleh nak lawan dah Imam Syafi'i. Lagilah tak boleh masuk. Allah Akbar, biadabnya. Lepas tu jangan cari buku biadab, jangan. Tak berkat ilmu betul. Tuan-tuan ngaji dengan jadi buku biadab itu tak ada berkat. Tak ada berkat. Jadi cerdik pandai. Orang yang cerdik pandai pun jam kepala otak, tak boleh nak mikir betapa hebat dahsyatnya ciptaan Allah Ta'ala ni. Memikirkan kejadian itu kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolak banding. Di dalam badan kita ni ada saraf-saraf halus-halus. Macam mana? Ada saraf halus-halus. Keluar daripada perut mak, bertangan, berkaki, bermulut, mata sekian, hidung sekian, limpa-limpa dalam ni semuanya berasingan. Bukan ada acuan, tuan-tuan. Ada acuan dalam perut mak kita, ada acuan. Mana ada acuan? Daripada darah, bertukar jadi seketul daging, daripada tu bertulang, berbentuk manusia, lepas tu jadi manusia berpisah pula organ ni. Jantung lain, limpa lain, paru lain. Kenapa tak bersekali melekat macam tu? Mana? Boleh pula jadi bentuk cantik jantung itu. Kalau kata limpa semua bentuk begitu, kalau kata paru semua, subhanallah. Hebatnya yang menjadikan. Hebat yang menjadikan ni. Hebat, maha hebat yang menjadikan. Ilmu yang luas yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang maha suci dari serupa dengan makhluk. Tak sama. Ilmunya, kemahirannya, kebijaksanaannya, kebolehannya tak sama dengan makhluk, tak sama. Sesungguhnya telah dapat diketahui daripada kaedah syar'iyah dan perkhabaran anbiya bahawa adalah yang menjadikan atau mengadakan atau membaharu-baharukan alam ini yang kita cerita sampai tak boleh nak fikir tadi tu. Rupa-rupanya yang menjadikan sesuatu makhluk tadi sampai jam kepala otak kita nak mikir tak jumpa jawapan. Namanya ialah Allah. Allah nama itu. Yang kita kata hebatnya, dahsyatnya, pandainya, maha bijaknya, maha dahsyatnya ilmunya, maha dahsyat kemahiran dia. Namanya Allah. Allah namanya. Mana tahu? Nabi yang menyampaikan, Rasul yang mengkhabarkan. Allah. Siapa dia tu? Alladhi khalaqas samawati wal ardh. Dia yang menjadikan tujuh petalan langit dan bumi. Allah namanya. Kerana segala perbuatannya itulah menunjukkan bekas, tanda maknanya bekas bagi segala sifatnya yang maha suci, yakni dari kekurangan. Maha suci dari kekurangan, tak ada kekurangan, tak ada kelemahan. Diceritakan daripada makhluk tadi tu, diceritakan daripada makhluk tu tadi. Maknanya makhluk tu nak menceritakan sifat yang membuat dia tu tak ada kekurangan. Macam tadi kita kata tu, papan tu nak menceritakan tukang yang membuat itu memiliki kesabaran yang tinggi.
Mana kita faham bila tengok pada diri kita ni, oh, nak menceritakan tukang yang membuat tubuh badan kita ni luar dalam ni, oh, subhanallah, maha hebat, maha dahsyat, maha sempurna dari kelemahan, daripada kekurangan. Maknanya kalau benda ni, kalau orang kafir fikir, dia boleh faham benda ni, dia akan dapat jawapan tu sebab dia waras. Ini tadi bukan cerita beriman tak beriman, tuan-tuan. Ini cerita berakal. Sebab tu mana-mana orang kafir yang berakal, yang memikir, yang menilik, dan dalam hatinya tidak ada sombong, akhirnya dia akan memeluk agama Islam. Tapi yang dalam hati ada sombong, walaupun dia dah dapat jawapan, dia tetap tak nak terima. Padahal dia dah tahu jawapan dah. Tapi oleh kerana kesombongan dia tu, dia tak nak akur dengan apa yang dia sendiri dah ditunjukkan oleh Allah. Dia tak nak terima. Tapi yang ada sifat rendah diri, dia akan mengaku betul lah apa yang sebut dalam Quran tu. Tapi orang pun mengkaji kan, dia fikir, tiba-tiba betul pula seperti yang sebut dalam Quran tu. Situ ya. Jadi asbab mereka mendapat hidayah dan taufik. Perlu agama Islam betul lah Quran. Betul lah Quran, mana betul lah Tuhan yang menurunkan Quran, iman. Yang sombong yang sombong dah. Orang kafir kaji Quran tu, dia kaji Quran, kitab-kitab syarak tu semua dia belajar. Cuma dia tak dapat taufik untuk beriman. Dia dapat hidayah, dapat taufik masuk Islam, tapi dia kaji. Dia belajar bahasa Arab, dia belajar ilmu alat, bukan untuk beriman, nak korek apa benda dalam Quran. Padahal bukan Islam pun. Kalau dia boleh baca Quran, dia boleh faham maksud Quran, cuma itulah tadi, dia beriman atau tak beriman je. Orang kafir yang dapat taufik hidayah masuk Islam, yang tak dapat, dia kekal lah dengan sombong dia tu, tetap tak nak terima, Dia kata bagus agama Islam ni, bagus, tapi dia tak ada kekuatan nak masuk. Bagus. Berapa banyak orang kafir cerita tentang Sayyidina Muhammad SAW. Akur bila sebut Muhammad ni lah yang terbaik, nombor satu dalam alam semesta, dia percaya. Dia pun terima benda tu, tapi tak nak juga peluk agama Islam. Sebab Allah tak bagi dia tadi, dalam hatinya masih lagi ada lagi kesombongan. Nampak tak mahalnya iman tadi? Mahalnya iman. Kalau Allah tak bagi, walaupun kau faham, kau gerti apa yang kau baca, tapi kalau Allah tak bagi kau iman, kau tak akan dapat iman. Tengok jangan kami. Iktiraf Muhammad SAW, tapi tetap dia tak nak beriman. Mahal kita ni, subhanallah, mahalnya iman yang Allah bagi. Benda mahal tapi dapat dengan percuma. Maka hargailah, jaga baik-baik. Sebab benda ni tak boleh beli. Kau jutawan ke, kau tak boleh beli yang namanya iman. Tak boleh beli. Kita tak boleh beli iman walaupun kita jutawan, bilioner. Manusia nombor satu paling kaya dalam dunia, tak boleh beli yang namanya iman. Tak boleh beli. Kita ni bukan orang kaya, Allah bagi iman tadi. Maka hargailah, hargailah. Sebenarnya pada diri kita tu ada benda yang tak ternilai. Jadi sebab itu jangan risau, jangan bimbang, jangan sedih kalau Allah tak bagi benda kita bernilai yang bangsa dunia. Pangkat, jawatan, harta, kekayaan, Allah tak bagi, tak apa. Sebenarnya ada benda yang jauh lebih bernilai daripada segala-galanya dalam diri kita yang Allah dah bagi, iaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik boleh beribadat, ilmu manfaat. Itu tak boleh nak bayar, tuan-tuan. Kerana segala perbuatannya itu menunjukkan bekal bagi segala sifatnya yang maha suci, dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya. Kita tak boleh nak tahu bagaimana sebenar-benarnya, kerana sekalian makhluk sentiasa bersifat lemah dan kekurangan. Tak boleh, akal kita tak sampai nak mencedok, nak memahami
kebijaksanaan ilmu Allah Ta'ala dalam menjadikan sesuatu lemah fikiran kita tak boleh fikir. Sebab tu suruh percaya sudah. Sebab tu iman ni maksud percaya sudah. Percaya sudah. Kata tu guru Al-Fadhil Haji Soleh, iman ni maksudnya apa? Kau percaya sudah. Tak payah kau nak kaji kena kepala otak kau, tak payah. Memang kau takkan tercari jawapannya kena. Memang kau takkan dapat cari jawapannya, kau tak payah nak cari-cari. Kau percaya sudah. Tu iman. Wallahu a'lam. Jadilah. Sudah balik 1 jam. Boleh ke 7? Sekarang subuh dah lambat. Kuliah subuh pukul 6 weh, jangan main. Pukul 6 kuliah. Ini dah lambat, dia ada maaf dah sikit. Tapi tuan-tuan berasa lambat dah balik pukul 8 padahal sama ni. InsyaAllah roti canai nasi lemak tu ada dia orang tinggalkan tu kat kedai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rafa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana fakifaki ahlana wa qarabati lana fi dinina ma yakutukum sawdakaw wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya karim. La haula wala quwwata illa billah. Pagi ni pressure nah. Kat Shah Alam pun tak ada jamu macam ni bang. Kat Shah Alam pun tak ada jamu ni. Kat Masjid An-Nur Terubung je. Fresh orange. Suruh buang lemak dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Depan ni mana ke? Kat Masjid Putih. Masjid Putih. 9.30. InsyaAllah. Pakcik. Masih pakcik doakan saya. Jumpa lagi insyaAllah. Pakcik. Jumpa lagi. Masih lah. Mengendap. Besok ibu InsyaAllah. InsyaAllah jumpa ya. Terima kasih bang. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Jumpa lagi. Sama-sama doa. Pakcik lah kena doa. Pakcik lah kena doa saya. Terima kasih. Jumpa lagi pakcik. Sama-sama. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi pakcik. Doakan saya. Bismillah. Baik kau ya. InsyaAllah. Allah sayang tu, Allah sayang. Terima kasih bang. Baik. InsyaAllah. Ya Karim. Pergi sarapan. InsyaAllah 9.30 9.30 insyaAllah. Sembilan setengah. Kita jemput sarapan semua. Selamat berehat sekejap. Selamat menjalankan tugasan. Alhamdulillah. Sekejap je Kita minum sekejap Jarang dapat minum prehorin ni. Salam pun tak ada. Salam pun tak ada. Salam pun yang mineral ni. Bukan Kaling-kaling kerubuk ni. Bukan kaling-kaling. Prehorin lah. Masya-Allah. Lupa minum ni. Dia nak suruh potong lemak ah. Minum Ron. Apa bawa Ustaz? Saya takut Ustaz tak minum. Minum. Saya belasah. Ustaz kosong. Semua saya belasah. Kata putih kubur bukan kaling-kaling ni. Putih Syah pun air. Tapi ada tempat itu dia bagi saya minum kacip Fatimah. Balik dah tak minum. Nasib baik saya tak minum. Kalau minum jalan mengepit saya balik.
Nampak sekejap. Biar bulat. Tak apa, biar dulu je. Jom. Kaling-kaling. Jom, bismillah. Allahu Akbar. Cik Fatimah terperanjat dia tengok. Kata apa asal pula pink pula air ni? Dia tengok asal tin dia pink. Ingat perisa apa? Itu kan Cik Fatimah yang bagi tu minum. Allah. Jom Pak Cik, jom. Ya Karim. Jom sahabat. Mana tempat bagi Cik Fatimah, tak boleh bagi tahu. Aib. Tak boleh bagi tahu aib. Dia niat dia bagus, niat dia memang nak mentakzimkan guru yang datang, tapi tersalah beli. Tersalah beli. Tengok Cik Fatimah pula tak ada, jadi kita minum. Kalau ahli KP tak apalah, tu biasalah ahli KP. Cik Fatimah naik. Allah. Jom. Alhamdulillah. Ustaz, nasi lemak, roti canai. Ni nasi. Canai dulu, canai ya. Ya, ni nasi lemak ke apa ni? Dia ada tulisan. Jemput sarapan Nasi lemak. Roti canai Ustaz. Roti canai ya? Canai. Dia semula balik apa? Halim. InsyaAllah. Masya-Allah. Masih. Jazakumullah khairul jaza. Live duha ada tak? InsyaAllah ada. Kalau tak ada apa masalah, InsyaAllah ada. Jangan ni sah. Ustaz, roti canai. Terima kasih. Allah. Saya tak dapat apa. Semua main ni je. Orang dia ini tim. Kau jadi imam boleh sedap lah. Mana lagi dia colour tu. Kita main tak ni semua tepuk atap. Betul? Tanah merah pun ada ni. Tanah merah pun merah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ada. Ada apa? Sebelum cawan tu. Sila Pakcik. Bismillah. Saya nak tengok kawan yang tadi Ustaz, di kuah Ustaz kan banjir ke apa? Boleh bang banjir bang? Banjir kan Banjir becak. banjir becak. Becak. Senang nak telan. Apa ni di sini? Bidadari ni Ustaz. Ya dari tunggu. Bidadari dia kena sabar. Ustaz, nak kasih kami ni Ustaz. Tak ada dah bising Ustaz. Ni nak ikut kena sabar lah. Kasih kami. Tadi dah bising. Macam tukang kayu tadi tu nak tengok macam mana kesabaran dia buat mungkin tu. Orang macam ni Azizul tu tak? Suami sekali. Balik tinggal orang pun balik. Apa tu timbul? Dia simpul dengan nak buka. Kau sampai. Masih lemah.
Aku dah tak sabar nak tunggu bagnya. Dia step sini, stepnya. Letak ni, letak. Aku nak satu. Berapa ringgit lah? Jangan kau ni. Boleh lah.